Didik TV KPM. Baik, terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran kita pada hari ini menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara tingkatan 5 dan topiknya ialah penyaman udara jenis tingkap. Dan Din nak kembalikan kepada Cikgu Siti Nurfarida Hassan untuk kita tahu pula pemasangan unit pula Cikgu. Silakan. Okey, so kita teruskan slide seterusnya. Okey, untuk lokasi pemasangan terdapat beberapa aspek yang murid perlu ingat. Okey, maksudnya sebelum kita nak pasang kita punya penyaman udara, apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Okey, so yang pertama sekali adalah matahari. Okey, macam kita tahu matahari dia memberikan apa? Cahaya haba. Cahaya haba, betul. Pandailah Din. Kan? Okey. So, matahari ni sebenarnya kita kena pastikan kedudukan unit yang kita pasang tu tidak terkena bahang matahari yang terlalu kuat. Okey. Cahaya matahari macam-macam mana pun kita akan terkena juga kan. Cuma jangan, kalau boleh pasang di kawasan yang memang tidak terlampau terus. Okey. Okey, seterusnya yang kedua adalah kukuh. Okey, kenapa kukuh? Sebab kita kena pasang pada dinding atau tingkap yang kukuh. Kenapa? Nak tanya pelajar boleh ke? Siapa cikgu? Kenapa kena pasang pada dinding ataupun tingkap yang kukuh? Saya nak jawab, rumah biru ke rumah merah ke rumah hijau? Askolani. Okey, Askolani. Sebab tak nak unit tu bergegar. Okey, unit tu tak nak bergegar. Betul. Okey, tapi kalau bergegar, apa dosanya? Kan? Apa dosanya kalau bergegar tu? Kalau dia bergegar nanti bunyi-bunyi je tak? Ya Allah, dia pandainya Betul dia. ke? Betul. So, bila menghasilkan bunyi, sebenarnya apakah kesan seterusnya? Bunyi. Kalau macam tu orang berbisik katanya. Kuat pula. Rasa-rasa macam kita yang dekat dalam bilik tu rasanya macam mana? Tak selesa lah cikgu. Sejuk tapi bising. Betul. Jadi dekat sini kita kena pasang pada kawasan yang kukuh. Okey, kita pergi seterusnya. Baik cikgu. Okey, seterusnya adalah pintu. Kenapa pintu? Okey, kalau pintu pula, kenapa? Sebab kita kena elakkan berhampiran pintu sebab dia boleh mengurangkan kadar penyejukan bilik. Sebab apa? Din pernah tak buka peti sejuk? Pernah. Mestilah pernah cikgu. Kalau Din buka peti sejuk kan, dia nampak apa yang keluar? Ada wap sejuk cikgu. Betul. Sebenarnya itu adalah haba ataupun udara dingin yang keluar. Tapi Din tahu tak, dalam masa yang sama ada satu benda yang masuk dekat dalam tu. Wap panas. Yes. Wap panas masuk juga. Haba panas pula akan masuk dalam peti sejuk. Contoh peti sejuk tadilah kan. Jadi sama juga dengan pintu. Bila kita buka pintu, kan, udara haba tu yang panas tu akan masuk ke dalam ruang yang nak didinginkan. Jadi dekat sini sebenarnya dia akan menyebabkan laras suhu mengesan terdapatnya haba yang berada di dalam ruang tersebut. Jadi laras suhu pun roja dekat pemampat jalan. Jadi pemampat pun akan berjalan. Jadi dekat situ sebenarnya dia akan meningkatkan bil elektrik kita. Macam itulah kisah dia. Okey, seterusnya adalah ruang. Okey, kenapa ruang? Okey, kita kena pasang di ruang yang cukup untuk aktiviti penyelenggaraan pada masa akan datang. Okey, macam semua benda-benda yang ada dalam dunia ni pun kan, kita mesti kena ada penyelenggaraan, betul kan? Cikgu. Okey, jadi dekat sini sama juga kalau kita nak pasang, kita kena tengok kat mana tempat yang kita nak pasang, senang tak kita nak keluarkan ataupun senang tak kita nak cuci. Contoh. Okey, itu adalah lokasi pemasangan. Okey, seterusnya yang ini kapasiti penyejukan dan juga pemilihan saiz unit penyaman udara. Okey, saya terus bagi contoh. Okey, contoh pengiraan kapasiti penyejukan yang diperlukan bagi ruang tamu rumah Pangsapuri yang bersaiz 20 kaki darab 16 kaki. Okey, yang ni semua orang boleh aplikasikan untuk tahu berapa horsepower yang sesuai untuk ruang tersebut. Okey. Kapasiti penyejukan, Din tahu tak? Yang mana cikgu? Kan. Okay. Tapi kita tahulah yang 1 horsepower, 2 horsepower tu. Cikgu cerita sikitlah kan. Cerita. Kapasiti penyejukan ni sebenarnya dia adalah jumlah haba yang perlu dikeluarkan daripada ruang bilik yang kita nak dinginkan keluar ruang keluar. Wah, kompleks cikgu. Okey, senang ceritalah.
haba panas yang ada dalam bilik, kita nak keluarkan daripada bilik tu. Okey. Faham. Okey. So dekat sini kita guna bahan pendingin tadi sebagai Baik. kenderaan. Okey, Okey. kita terus. Boleh? Okey, yang pertama sekali, langkah yang pertama, apa yang murid perlu tahu adalah keluasan bilik. Jadi, keluasan bilik dekat sini dia dah bagi panjang, darab, lebar dan nilai pun dah diberikan. Jadi kita terus kira 20 kaki darab dengan 16 kaki bersamaan dengan 320 kaki persegi. Okey, langkah yang pertama keluasan bilik dah dapat. Okey. Langkah yang kedua, okey, kita kira pula kapasiti penunjukan. Apa tanggungjawab murid-murid SPM MPPPU adalah menghafal formula ini. Kapasiti penunjukan bersamaan dengan keluasan bilik darab dengan 60 BTU per H per kaki persegi. Apa dia BTU per H? Adalah British Thermal Unit per Hour. Okey. Seterusnya kita masukkan. Tadi dah dapat keluasan bilik kan? Terus masukkan dalam formula. Okey. Hasil daripada kalkulator. Kat sini kalau siapa yang keliru, kaki persegi bawah, kaki persegi atas potong-potong habis. Oh, macam tu cikgu Jadi dekat sini kita dapat kapasiti penunjukan adalah bersamaan dengan 19,200 BTU per H. Langkah ketiga, barulah kita dapat kira tukarkan kepada kuasa kuda dengan cara kapasiti penunjukan bahagi dengan 10,000. Okey, jadi dekat sini kita dapat nilai dia adalah 1.92 kuasa kuda ataupun 2 kuasa kuda. Okey, dekat sini kalau dekat kedai kan, dia biasa tak minta saya nak cari penyaman udara 1.92 kuasa kuda. Ada jual tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Okey. Nak tanya, boleh tak kita pakai 1.5 kuasa kuda? Saya tanya kawan-kawan saya boleh tak juga itulah. kawan-kawan? Ada sesiapa yang boleh jawab? Boleh tak saya nak pakai unit 1.5 kuasa kuda? Solihin macam ada idea je muka. Solihin. Boleh tak Solihin? Tak boleh pun. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Tak ada. sebab tak ada. Bukan sebab tak ada Abang Solihin. Sebab tak ada kat kedai. Dia punya jawapan. Okey, sebenarnya tak boleh sebab 1.5 kuasa kuda dia tak cukup kuasa untuk mendinginkan ruang tersebut. Okey. Jadi dekat situ kita kena guna kuasa yang lebih besar. Jadi kena pakai 2. 2 kuasa kuda. Okey. 1.92 tak ada. Okey, terus ya. Baik. Okey, jadi dekat Silakan, sini cikgu. kalau soalan dia tanya tentang kapasiti penunjukan tadi, kita dah dapat 19,200 BTU per H. Okey, kemudian saiz unit penyaman udara yang sesuai digunakan adalah 1.92 kuasa kuda ataupun kita bundarkan kepada 2 kuasa kuda. Okey. Okey. Yang terbaik adalah lebih. Kalau pakai kurang cikgu 1 kuasa kuda Pakai je. kurang, kisah dia macam ni. Macam kisah dia kan. Okey. Al-kisahnya. Kalau kita pakai kurang daripada jumlah yang nak dipasang, okey. Umpama macam kilang, kita nak hasilkan produk tapi pekerja dia 2 orang je. Oh, tak cukup kuasa. Ya, betul. Baiklah, Jadi cikgu. kita kena pakai yang sama. Sepadan. Sepadan. Baik, faham. Okey, seterusnya pemasangan penyaman udara unit tingkap. Kat sini ada beberapa step. Jadi murid kena ingat yang pertama adalah keluarkan unit dari kerangka. Kerangka dia tu satu kotak yang dekat luar. Unit dia tu duduk kat dalam. Okey. Okey. Seterusnya langkah yang kedua, ukur saiz kerangka. Yang ketiga, kita tandakan ukuran saiz kerangka tadi dan tebuk pada dinding. Okey, kemudian yang keempat kita pasangkan kerangka pada dinding yang kita dah tebuk tadi. Okey, seterusnya kita ketatkan skru pada kerangka. Okey, yang keenam masukkan unit ke dalam kerangka. Lepas tu yang ketujuh pasangkan skru dan panel hadapan unit, kita tutup balik bagi nampak cantik. Akhir sekali adalah lakukan kerja pemaipan salur air keluar. Okey. Kita pergi kepada soalan. Okey, ini adalah soalan, contoh soalan. Okey, rajah menunjukkan unit penyaman udara jenis tingkap yang dikeluarkan daripada kerangka. Okey, berikut adalah langkah kerja pemasangan kerangka seperti dalam rajah di atas. Okey, soalan, tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 langkah kerja pemasangan tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, jadi dekat sini langkah kerja kita kena susun 1 hingga 5. Okey, pada ruang jawapan. Jadi dekat sini murid-murid perlu ingat langkah yang pertama
Ada siapa-siapa nak bagi jawapan? Mifzal boleh, Mifzal. Okey, Asqalani. Asqalani, silakan. Okey, yang pertama. Mengeluarkan unit dari kerangka. Betul. Okey, mengeluarkan unit dari kerangka. Betul. Okey, yang kedua. Ada sesiapa boleh bagi jawapan dah keluarkan kerangka lepas tu? Okey, Mifzal. Menandakan tempat yang hendak ditebuk. Okey, menandakan tempat yang hendak ditebuk. Okey, betul. Yang ketiga, lepas kita dah tanda tempat yang nak tebuk tu? Siapa? Solihin? Solihin? Yang ketiga? Menebuk lubang mengikut saiz kerangka. Okey, betul. Menebuk lubang mengikut saiz kerangka. Seterusnya, lepas kita dah tebuk lubang? Mifzal. Memasang kerangka pada lubang yang telah ditebuk. Okey, betul. Memasang kerangka pada lubang yang telah ditebuk. Akhir sekali. Ni Okey, senang, Asqalani. cikgu. Memasukkan unit ke dalam kerangka. Okey, Okey. masukkan unit ke dalam kerangka. Betul. Tapi, walaupun senang, okey, saya nak bagi tahulah. Terdapat segelintir murid yang kadang-kadang dia terlampau rakus tau. Oh, nak Excited. cepat. Macam tu. Ada yang jawab, okey saya nak tanya. Kalau Din lah kan, dia jawab A, B, C, D, E. Agak-agak boleh dapat markah tak? Alamak, cikgu. Rasa-rasa boleh dapat markah tak? Tak tahu Tapi dah, memang cikgu. ada tau. Memang ada? Memang ada. Tapi arahan suruh tulis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi agak boleh dapat markah tak? Tak boleh? Tak boleh. Sebab dah Kosong salah. markah. Tak ikut arahan. Betul. Jadi kita kena ikut arahan. Okey, seterusnya. Okey, soalan contoh seterusnya. Raja menunjukkan cadangan lokasi pemasangan penyaman udara jenis tingkap iaitu A ataupun B. Jadi kalau nampak dekat sini, yang bahagian atas adalah A, yang bawah adalah B. Cadangan lokasi pemasangan yang paling sesuai untuk memasang unit tersebut. Okey. Pandangan. Siapa boleh bagi jawapan? Sesuai pasang dekat mana? Okey. Solihin. Solihin nak suka pasang kat mana? Lokasi? Lokasi A. Lokasi A. Okey, sebab Solihin yang jawab A, kita tengok soalan B, nyatakan 2 sebab mengapa tempat itu dicadangkan. Solihin, kenapa pilih A? Sebab haba tu akan pergi ke atas. Haba tu akan pergi ke atas. Okey. Ada lagi tak jawapan? Sebab yang kedua. Sebab dia nak 2 jawapan, 2 sebab. Apa sebab kedua dia, Solihin? Solihin. Sebab dia macam tinggi. Tinggi. Okey. Okey. Okey, terima kasih Solihin, jawapan yang agak membantu. Okey, kalau ikut saya, skema jawapan yang saya bagi adalah yang pertama, tidak mengganggu lalu lalang pengguna kerana kedudukan yang tinggi. Okey. Cuba bayangkan kalau saya pasang dekat bawah tu kan, bawah tingkap. Ni biasa tingkap kita, kita nak lalu. Tersadung pula, cikgu. Okey, itu kalau yang ada anak-anak kecil pun sama bahaya. kan. Okey, seterusnya yang kedua adalah kadar pemindahan haba di A lebih tinggi berbanding di lokasi B. Boleh faham tak dekat sini? Kadar pemindahan haba. Din mesti biasa kan masak air. Ya, biasa. Wap keluar macam mana? Dia akan keluar, lepas tu naik ke atas. Naik ke atas. Kenapa? Wap tu kenapa dia naik ke atas? Sebab Kenapa dia tak ringan. Dia ringan, betul. Jadi dekat sini sebenarnya haba, kalau haba, dia adalah bersifat ringan dan haba biasanya berada di atas. Okey. Jadi bila kita pasang penyaman udara dekat atas, sebenarnya dalam masa yang sama dia akan tarik haba yang ada dalam ruang bilik tu mempercepatkan lagi lah. Macam tu. Okey, Lasi nyatakan 2 langkah keselamatan semasa kerja pemasangan dilakukan. Okey, ada yang boleh jawab? 2 langkah keselamatan semasa. Semasa kerja pemasangan. Okey, Askor. Pastikan saluran tiup kuprum tidak bergeser dengan kerangka. Okey, betul. Okey, pastikan saluran tiup kuprum tidak bergeser dengan kerangka. Lagi satu? Pastikan saluran air keluar secara condong. Okey, pastikan saluran air keluar secara condong supaya aliran air kondensasi tidak tersekat. Okey, so kalau dekat sini sebenarnya
kalau Din perasan lah, sebenarnya dekat unit tingkap tu, sebelum nak masuk ke dalam kerangka, dia ada tiup kuprum. Tiup kuprum ni dia bersifat lembut. Okey. Jadi, bila kita nak pasang, kalau boleh jangan ada pelanggaran. Sebab dia kalau bergeser, kemungkinan nanti Bocor. akan ada kebocoran. Okey. Din pandainya. Sudah belajar juga ni dulu, cikgu. Hebat. Itulah. Okey. Kemudian yang kedua, saluran air keluar secara condong tu sebab air, kalau tegak, air boleh mengalir tak? Tak boleh, Tak cikgu. boleh. Jadi, kita kena pasang secara condong. Itu saja. Itu saja. Wah, nampak macam mudah nak pasang, cikgu, penyamak udara ni. Yang ni insya-Allah lah senang, cuma tepuk dinding je yang susah sikit. Okey. Teorinya nampak mudah tapi praktikalnya belum tentu, Betul. cikgu. Baik, ada banyak lagi kita nak belajar selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Murid-murid boleh minum air sekejap, kita berehat, okey? Didik TV KPM